إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, ulasan hari ini mengenai bagaimana satu video yang menular ataupun gambar-gambar yang viral mengenai salat sebahagian umat Islam di Mesir, di Al-Jizah. Mereka menunaikan salat raya dalam keadaan saf lelaki bercampur dengan perempuan. Kita telah melihat gambar yang menunjukkan, ramai orang dah hantar gambar kat saya. Dan wallahu a'lam, sebenarnya satu perkara yang sangat menyedihkan, di mana wanita dan lelaki salat dalam satu saf. Dan ini sebenarnya menyalahi sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kesalahan yang besar. Dan ini bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perkara ini berlaku? Taib. Insya-Allah saya nak sentuh dan memberi penjelasan mengenai kesalahan besar ini daripada 3 aspek. Aspek pertama, betapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penting. Aspek yang kedua, bagaimana cara susunan saf yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Yang ketiga, adab. Wanita nak salat dengan lelaki, ada adab-adab dia. Nanti kita akan tengok insya-Allah dalam hadis sahih. Semua ini kita akan belajar melalui Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa peristiwa ini ataupun situasi ini berlaku di Mesir? Tahu sebab apa? Sebab satu, kerana umat Islam jauh daripada sunnah. Itulah jawapan. Al-ibti'ad an hadi Nabi, ghiyabus sunnah wa ghiyab al-hadi nabawi. Masyarakat bila mereka memulaukan atau pulaukan sunnah, masyarakat kita bila kita kata inilah perintah Rasulullah, mereka kata sunnat. Tengok, ini yang berlaku sekarang. Bila kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah begini, qala Rasulullah contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah seperti mana kamu melihat aku salat. Marilah puak-puak yang jahil ataupun orang yang ada kepentingan, mereka kata ini sunnat. Dia tak boleh nak faham prinsip sunnatul Rasul. Dia tak faham lagi perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi, ambil, dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, jangan buat. Dan jangan tunjuk pandai tokok tambah atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ikhwani, Allah Subhanahu wa taala kata apa? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Dengar ni, bagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita mematuhi perintah Allah dan Rasul, dan kita tak boleh mendahulukan pendapat kita dan meletakkan pendapat kita depan kata Allah dan Rasul. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Bagi seorang mukmin, laki ataupun perempuan, bila Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putuskan satu perintah, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Kita tak boleh nak letak pendapat kita. Kita tak boleh mengemukakan. Kita tak boleh mengemukakan pendapat kita depan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Barang siapa yang melawan dan melanggar perintah Allah dan perintah Rasul, apa dia? Faqad dhal. Nak tengok orang sesat, jauh, terpesong daripada Islam, mesti awak akan tengok dia terpesong daripada Quran dan Sunnah. Mesti. Dia akan bawa pendapat dia. Dia akan menyanggah. Dia akan membantah perintah Allah dan akan membantah dan akan memperlekehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkataan sunat. Sebab itulah kita tengok bila berlaku bid'ah yang sangat sesat, yang sangat jahat, iaitu bid'ah solat jarak. Marilah ulama-ulama yang nak jaga kepentingan, nak jaga jawatan, mereka kata, tak ada masalah solat jarak. Sunnah dilanggar. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlekehkan. Dan kita terima arahan daripada orang Yahudi dan Nasrani dan melawan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga yang kita melihat bila orang lelaki dan perempuan salat dalam satu saf sebelah menyebelah. Ini melanggar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah kata apa dalam surah An-Nur? Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Qul ati'u Allah. Surah An-Nur ayat 54. Tengok ayat ni. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Katakanlah, taatilah perintah Allah, yakni Al-Quran. Wa ati'u Rasul, taatilah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum. Fa in tawallaw, bila mereka berpaling wajah, bila mereka tak nak ikut ajaran Allah dan tak nak ikut Quran dan tak nak ikut sunnah, fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummil wa 'alaykum ma hummiltum. Kalau kamu tak nak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan risalah dengan sempurna dan lengkap, tapi kita yang akan menanggung dosa sebab kita melawan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah kata, wa in tuti'uhu tahtadu. Tapi kalau kamu mentaati Rasulullah, kalau kamu ikut perintah Rasulullah, kalau kamu tidak menyanggah sunnah Rasulullah dengan perkataan yang memperlekehkan sunnah dengan perkataan sunat, kalau kamu taati Rasulullah, kamu dapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kenapa berlaku isu lelaki dengan wanita salat bersama sebelah menyebelah? Kerana tidak memahami dan tidak pernah belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sentuh poin pertama. Kita ada beberapa perkara bagaimana cara salat. Tengok bagaimana cara salat lelaki dan perempuan dalam saf. Tengok hadis sahih rawah al-Bukhari. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Ummu Sulaim. Ini hadis Anas, tapi ada juga hadis Abdullah bin Abbas. Kita ambil hadis Anas, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Ummu Sulaim faqumtu wa yatimun khalfah. Kata Anas radhiyallahu an, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumah Anas, Ummu Sulaim ibu Anas, Ar-Rumaisa radhiyallahu anha. Bagaimana cara Rasulullah susunkan saf? Rasulullah depan imam, belakang Rasulullah siapa? Anas, dan ada seorang budak yatim. Wa Ummu Sulaimin khalfana, dan Ummu Sulaim belakang kami. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depan sebagai imam. Kemudian saf belakang Rasulullah ada Anas dan ada budak yatim. Jadi budak depan lagi. Wanita kat mana? Belakang sekali. Nampak? Wa Ummu Sulaimin khalfana, dan Ummu Sulaim sembahyang belakang sekali. Jadi cara saf dulu, imam,
Kalau ada 2 orang, maka 2 orang ini akan semayang belakang Rasulullah. Dan Anas ketika itu pun muda lagi dan ada budak yatim. Maka Rasulullah SAW sebagai imam, kemudian belakang Rasulullah SAW ada Anas dan ada budak yatim. Ibu Anas, Ummu Sulaim, walaupun ibu Anas, ibu kandung, tapi dia salat belakang sekali. Jadi, wanita mesti di saf belakang sekali. Tak boleh campur dan salat dengan lelaki. Langsung tak boleh. Dia sembahyang belakang. Baik. Lagi. Ni semua sunnah Rasulullah SAW. Tengok lagi hadis. Rawah Al-Bukhari. Fi kitab Babu Salatin Nisa Khalfar Rijal. Dalam sahih. Hadis sahih. Rawah Al-Bukhari. Tengok kelebihan hadis. Kenapa sekarang ni ahlul hadis, orang sunnah diperangi? Kenapa orang yang bawa sunnah diperangi, dipanggil Wahabi? Supaya ajaran liberal, supaya pluralism, supaya fahaman yang mengarut, supaya umat Islam nanti boleh salat dalam keadaan yang berkucak-kacir, dalam keadaan lelaki dan perempuan salat satu saf. Kerana itulah orang sunnah, ahlul hadis diperangi di Mesir. Semua ulama sunnah dipenjarakan ataupun dihalau ataupun mereka terpaksa melarikan diri. Kecuali beberapa ulama. Tapi ulama pun tak boleh bersuara sebab akan dipenjara. Sama juga, subhanallah, tidak ada ulama yang akan bersuara mengenai cara salat yang rosak ini, salat lelaki dan perempuan bersebelahan. Sama macam berlaku kat negara kita. Bila berlaku salat bid'ah, iaitu salat jarak, tak ada orang bersuara. Hanya segelintir kecil. Kerana Rasulullah SAW banyak tekan dalam hadis sahih, la tusawwunna sufuf. Wajib kamu rapatkan saf. Aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan pecah belah di kalangan saf-saf kamu. Sebab itulah kita tengok ramai ustaz-ustaz semua kata sunat, maka kucak-kacirlah umat Islam. Orang dah tak tahu bagaimana wajibnya taat Rasulullah SAW dan jangan membawa pendapat ulama lain. Bila datang hadis Rasulullah yang sahih, Rasulullah SAW dia kata, la tusawwunna sufuf, wajib kamu rapatkan saf. Aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan pecah belah di kalangan hati kamu. Sama juga sekarang. Siapa nak tegur lelaki dan perempuan yang semayang dalam satu saf sebelah menyebelahi? Bukan makruh, melanggar sunnah. Kejap lagi marilah pendapat dikata mazhab. Kalau ikut mazhab Abu Hanifah kata salat ini tidak sah. Alhamdulillah. Tapi Imam Nawawi rahimahullah melawan pula Imam Abu Hanifah, dikata salat itu sah. Bukan isu kita sah ke tak sah. Kita nak bicara kenapa berlaku ajaran yang sesat begini. Sebab melanggar sunnah. Kerana tidak mentaati perintah Rasulullah. Kerana ada golongan kata sah tapi melanggar sunnah. Sah apa? Itulah bahaya. Faham tak maksud saya? Saya harap orang faham. Bila mula kita melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita kata solat ini tak apa, sah tapi makruh. Dia bila kita bagi fahaman begini, maka umat Islam akan kata, oh, maksudnya sunnah Rasulullah ni kecil ataupun temeh-remeh. Tak. Bukan temeh-remeh. Bahaya sangat. Tidak lama lagi akan ada fahaman yang kata wanita boleh imamkan salat. Kenapa? Boleh imamkan salat tapi makruh. Mazhab baru. Allahu Akbar. Teman-teman faham tak maksud saya? Faham tak maksud saya? Minta tolong. Faham tak? Kalau tak faham saya nak ulang balik. Bahaya bila melawan walaupun sunnah kecil Rasulullah. Bahaya dia. Bahaya menyanggah kata Rasulullah dan bantah. Barakallahu fikum akhi Raider. Jazakallah khair, saya sayang awak. Barakallahu fikum Zaf. Kenapa saya marah sangat kepada ustaz-ustaz yang namanya sunnah bila mereka membenarkan salat jarak? Sebab mereka menyebabkan sunnah Rasulullah ditolak secara beransur. Inilah ulama akhir zaman yang akan menghancurkan sunnah Rasulullah dan fahaman hadis. Mula-mula kata salat wanita ada. Imam Nawawi kata, idza salla, cuba tengok kata Imam Nawawi rahimahullah, idza salla ar-rajulu ila janibil mar'ah fa salatuhu tasuh walakin hadha makruh. Kita tak nak bagi orang kata boleh salat wanita dengan lelaki bersebelahan boleh tapi makruh. Tak lama lagi boleh wanita. Tengok bahaya fahaman ini. Kenapa kita nak bagi tahu orang jangan melawan sunnah Rasulullah?
Jangan bawa fahaman membantah Rasulullah. Jangan mendahulukan pendapat depan kata Rasulullah. Bila Rasulullah SAW kata, contoh, ada hadis sahih, amara Rasulullah, naam, Ustaz, apa hukum wanita menghadiri salat raya? Hukum dia wajib hadir. Tapi bukan salat bersebelahan dengan lelaki. Semayang, duduk belakang. Naam, hadis Ummu Atiyah, dalam hadis sahih, أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور إلى صلاة العيد حتى يشهدن جماعة المسلمين، حتى يشهدن دعوة المسلمين وجماعتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم wajibkan, dalam hadis Ummu Atiyah, wajibkan wanita menghadiri salat raya untuk menghadiri pertemuan dan jemaah orang Islam. Tapi Rasulullah kata, tengok dalam hadis sahih yang lain, wanita akan semayang di belakang sekali. Tidak bercampur dengan lelaki. Semayang belakang. Baik, jom kita tengok bagaimana cara wanita salat di zaman Rasulullah. Adab. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis sahih Bukhari, bab kitabul adhan, bab salatun nisa khalfar rijal. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه. Bagaimana wanita, kenapa wanita bila salat dengan Rasulullah, orang pertama yang akan beransur dan keluar daripada masjid, bangun keluar cepat adalah wanita. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم, bila Rasulullah sebaik baginda alaihi salatu wassalam salam, qama an-nisa hina yaqdi taslimah, wanita akan cepat bangun lepas Rasulullah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Wanita di belakang terus bangun dan beransur keluar daripada salat ataupun musalla belakang. Wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yaqum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan duduk seketika lepas Rasulullah selesai salat. Rasulullah akan duduk seketika, kejap je. Qala, yani nara wallahu alam, qala yani Imam Az-Zuhari rahimahullah kata, wallahu alam anna dhalika kana likay yansarifa an-nisa qabla an yudrikuhunna rijal. Likay yansarifa an-nisa'u qabla an yudrikahunna ahadun min ar-rijal. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok sekali adab salat. Wanita di belakang, wanita yang ada di belakang saf sekali, belakang sekali, wanita akan sebaik Rasulullah salam, wanita akan terus bangun dan keluar daripada masjid. Kenapa? Kata Imam Az-Zuhari, likay yansarifa an-nisa, likay yansarifa an-nisa qabla an yudrikahunna ahadun min ar-rijal, supaya wanita cepat keluar dan tidak berlaku pertemuan ataupun lelaki dan wanita tidak akan bercampur. Faham tak hadis ni? Saya tunjuk hadis ini. Kalau sahabat nak rujuk insya-Allah, boleh share, boleh ambil screenshot. Hadis sahih Bukhari, Kitabul Adhan. Hadis sahih Bukhari, Kitabul Adhan, bab salatin nisa khalf ar-rijal. Bahagian salat wanita belakang lelaki. Hadis Ummu Salamah قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء. Sebaik Rasulullah salam, habis salat, terus wanita bangun, hina yaqdi taslimah. Bila Rasulullah habis, sebaik Rasulullah habis salam, terus wanita bangun dan keluar daripada tempat salat. Wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasira. Sedikit masa sahaja Rasulullah duduk lepas salat qabla an yaqum. Sebab tu kita katakan orang yang wajibkan. Ini satu dalil, bukti kepada mereka yang wajibkan zikir perpanjangan lepas salat. Ini bukan amalan Rasulullah. Kalau nak duduk zikir, boleh. Elok juga lelaki duduk berzikir sehingga imam bangun. Rasulullah duduk sekejap. Masa panjang bila? Berapa panjang masa Rasulullah SAW duduk lepas salam? Yasiran. قال الإمام الزهري قال والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.
tempoh seketika, sekejap ya Rasulullah duduk lepas salat. Kenapa? Supaya memberikan ruang, masa untuk wanita keluar daripada masjid supaya tidak terserempak dengan lelaki. Hatta la yudrikuhunna qabla an yudrikahunna ahadun minar rijal. Supaya lelaki tidak langsung terserempak dengan wanita. Supaya tidak berlaku campur lelaki dan perempuan. Nah, ikhwani, tak boleh. Hatta lepas salat, sepatutnya inilah adab yang kita kena belajar. Sepatutnya lelaki dan perempuan tidak bercampur lepas salat. Wanita keluar, terus. Lelaki tunggu dulu dalam musalla sekejap. Boleh zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Dalam nada bersuara yang rendah. Jangan buat bid'ah. Yang katakan duduk berzikir setengah jam lepas salat, ini bukan amalan Rasulullah. Rasulullah kana yamkuthu yasira. Tapi wanita, tengok. Wanita kena cepat bangun. Wanita ingat. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u hina yaqdi taslimah. Wanita sebaik Rasulullah habis salam, wanita terus bangun, bangkit, balik ke rumah. Jangan duduk di masjid. Subhanallah. Baik, ada lagi hadis. Jom kita tengok bagaimana wanita di zaman Rasulullah bagaimana. Sur'atu insiraf an-nisa' min as-subh. Jom kita tengok hadis bagaimana wanita juga cepat balik daripada salat subuh supaya tidak terserempak dengan lelaki dalam masjid. Semua ini hadis dan sunnah Rasulullah menunjukkan bagaimana wanita tidak akan bercampur dengan lelaki langsung. Apatah lagi salat sebelah menyebelahi. Melanggar sunnah Rasulullah, melanggar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita melihat umat Islam dalam keadaan kucak-kacir dan wanita boleh salat wala haula wala quwata illa billah. Wanita boleh salat bersebelahan dengan orang lelaki dalam keadaan yang melanggar. Inilah akibat bila memperlekehkan sunnah Rasulullah dan melanggar dan memperlekehkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah, Kitabul Adhan, bab sur'atun sirafin nisa' min as-subh. Bagaimana wanita cepat balik lepas habis salat. Ini hadis. Tadi hadis Ummu Salamah. Okey? Ingat hadis Ummu Salamah, kanat an-nisa' idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallam qamat an-nisa'u wa insarafat hina yanqadi atau hina yaqdi Rasulullah taslima. Tadi kita telah melihat berapa hadis tadi? Mula-mula hadis Anas. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susun. Anas kata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Ummu Sulaim." Ummu Sulaim ibu Anas. فصلى إماما وصليت أنا ويتيم خلفه. Anas dengan budak yatim sembahyang belakang Rasulullah. Wa Ummu Sulaimin khalfana. Hadis pertama, hafal insya-Allah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat imam, siapa belakang Rasulullah? Kalau budak pun budaklah. Anas dan budak yatim. Wanita Ummu Sulaim belakang sekali. Imam depan, saf kedua lelaki ataupun budak tak ada masalah. Belakang sekali adalah wanita. Ini hadis pertama. Hadis kedua, bagaimana wanita lepas habis salat jamaah terus kena keluar supaya tidak terserempak ataupun tidak tercampur dengan lelaki. Hadis Ummu Salamah, Sahih Al-Bukhari. Kita tengok tadi Ummu Salamah kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat an-nisa'u kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallam. Kita ulang balik hadis tadi. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه. Bila Rasulullah صلى الله عليه وسلم salam, terus wanita sebaik Rasulullah habis salam dan juga imam, wanita terus bangun dan balik. Jangan duduk. Ini antara kesalahan yang berlaku. Sunnah Rasulullah صلى الله عليه وسلم حين يقضي رسول الله تسليمه يقومن النساء وَيَمْكُثُ رَسُولُ اللَّهِ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومُ. Nanti kita akan tengok lagi dalil yang kuat yang menguatkan ini. وَرَسُولُ اللَّهِ يَمْكُثُ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat dia sekejap, seketika? قال الإمام الزهري والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. Rasulullah akan duduk tunggu di tempat dia sekejap supaya memberikan ruang masa untuk wanita keluar daripada masjid
hatta la yudrikahunna ahadun minar rijal, supaya tidak terserempak lelaki dengan perempuan. Wanita balik, lelaki bangun kemudian. Jangan lelaki bangun sehingga pastikan. Satu nasihat untuk lelaki dalam masjid, jangan lelaki bangun sehingga pastikan wanita keluar. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la tamna'u ima Allah min masajidillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata jangan larang ataupun jangan halang wanita salat di masjid. Tak ada masalah wanita nak salat di masjid, tapi kena jaga adab. Dan wanita wa salatuha fi baitiha khairul laha. Dan salat wanita di rumah dia lebih baik untuk dia. Sebenarnya salat wanita di rumah dia lebih baik, tapi tidak dilarang. Jadi wanita salat fardu di masjid, kemudian cepat bergegas dan salat sunnah di rumah lebih baik. Wallahu a'lam. Baik. Hadis seterusnya, hadis salat subuh, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subha bighalas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh waktu ghalas. Al-ghalas yakni waktu hujung gelap, waktu subuh yang belum campur dengan tak, maksudnya pagi tak terang. Fayansarifna nisa'ul mu'minin la yu'rafna min al-ghalas. Jadi wanita, tengok bagaimana wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu salat subuh, wanita akan keluar cepat-cepat, akan bergegas keluar. Setiba habis, sebaik habis salat subuh dengan Rasulullah, wanita keluar sehingga kata Aisyah, la yu'rafna, tidak dikenali, minal ghalas, atau la ya'rifu ba'duhunna ba'da, sehingga wanita dengan wanita tak kenal kawan dia sebelah. Kenapa? Menunjukkan wanita akan cepat keluar, tidak akan tunggu dalam musalla. Wanita kalau tidak ada khutbah raya, tapi khutbah raya lain. Khutbah raya wanita akan duduk di belakang sekali dengan khutbah raya, seperti hadis Ummu Atiyah. Tapi dalam salat biasa, salat fardu, seperti mana hadis Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subha bighalas, fayansarifna nisa'ul mu'minin la yu'rafna, tidak dikenali, minal ghalas. Al-ghalas yakni waktu subuh yang masih gelap, tidak campur dengan cahaya langsung. Atau hatta kata Aisyah, atau la ya'rifu ba'duhunna ba'da, wanita dengan wanita yang semayang sebelah dia tak kenal. Kenapa? Kenapa? Maksudnya wanita tidak akan tunggu sehingga subuh cerah. Waktu gelap lagi wanita dah balik. Jelas insya-Allah, ni hadis yang ketiga ke yang keempat kita belajar hari ini. Taib. Sekarang kita tengok hatta dalam salat wanita kena jaga adab. Wanita sepanjang belakang, menunjukkan salat wanita kat belakang. Taib. Jom kita tengok bagaimana wanita juga diperintah oleh Rasulullah jaga adab dalam salat. Apa dia? Allahu Akbar. Taib. Wanita ketika salat, tengok hadis ni. Hadis Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis Sahal dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Kitab As-Salat. Kata Sahal, kana rijalun yusalluna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzarihim ala a'naqihim kahiyat as-sibyan. Ada orang lelaki yang salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana rijalun yusalluna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzarihim ala a'naqihim kahiyat as-sibyan. Ada orang lelaki yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka ada satu baju. Dulu di peringkat awal dakwah Rasulullah, ada orang lelaki yang miskin, maka mereka ada satu baju, satu kain. Mereka ikat kain kat sini sampai bawah. Wa yuqalu lin-nisa la tarfa'na ru'usakun hatta yastawi ar-rijalu julusa. Wanita, itu antara hadis yang membuktikan bahawasanya wanita salat di belakang sahaja. Wajib kita kena faham hadis dan sunnah supaya tidak berlaku isu seperti di Mesir, di mana wanita dan lelaki semayang di sebelah. Manakah imam? La haula wala quwwata illa billah. Sepatutnya ada imam yang tegas, yang rapatkan saf. Di zaman Umar radhiyallahu an ada petugas. Di zaman Umar dan zaman Uthman dan zaman Ali. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi rahimahullah menyebut bahawasanya di zaman Umar ada petugas-petugas yang merapatkan saf dan mencek dan semak saf. Satu saf, kedua, tiga saf sampai hujung. Sampai hujung masjid. Ada petugas yang akan memeriksa dan memerhatikan saf rapat dan lengkap dan sempurna. Hatta Umar tanya, hal istawatis sufuf?
Umar radhiyallahu an akan tanya saf-saf belakang, saf dah rapat, barulah saf akan, bila saf petugas-petugas memaklum kepada Umar radhiyallahu an bahawasanya saf dah rapat dan lurus dan sempurna, baru Umar takbir. Di manakah salat di zaman kita? Sepatutnya imam dan ada petugas yang pastikan saf rapat. Sebab itulah ikhwani, bab saf salat ni penting, wajib. Tapi tengok apa jadi ke umat Islam bila dah sunnah Rasulullah dipinggir ataupun dibantah. Ya Allah, bahaya bila ilmu disembunyikan. Taib. Wala hawla wala quwata illa billah. Taib. Apa maksud Ustaz daripada hadis ini? Saya ulang balik. Kana rijalun, ni hadis dia. Hadis nombor 362. كتاب الصلاة إذا كان الثوب ضيقا. طيب. حديث سهل ابن سعد الساعدي قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. Ada orang lelaki yang miskin. Dulu bukan semua yang ada kemewahan ataupun ada berada untuk beli baju 2, 3, 4 helai. Mereka ada satu kain saja. Aqidi uzarihim ala a'naqihim. Mereka tak ada baju. Tapi sekarang ni dah kita ada baju banyak. Di zaman ada sahabat yang mereka ada satu kain saja. Kahiyat as-sibyan wa yuqalu lin-nisa. Rasulullah perintah wanita dan bagi satu perintah untuk jaga, la tarfa'na ru'usakun hatta yastawi ar-rijalu julusa. Jangan angkat kepala kamu sampai orang lelaki duduk. Maksudnya apa? Supaya tidak terdedah aurat orang lelaki yang depan. Wanita kan kat belakang. Wanita di saf belakang sekali. Tapi wanita, kadang-kadang lelaki bila sujud, baju dia ni kain dia, kain yang mungkin akan jadi singkat. Kan? Bila dia sujud, kain akan diangkat. Mungkin takut terdedah aurat orang lelaki yang miskin, yang hanya pakai satu kain yang mereka ikat dekat leher, dekat tekak. Maka Rasulullah SAW kata apa kat wanita? La tarfa'na ru'usakun hatta yastawi rijalu julusa. Wanita kena tunggu. Bila contoh, Rasulullah SAW takbir untuk bangun daripada sujud, duduk. Rasulullah bila sujud, Allahu Akbar. Orang lelaki sujud. Kemudian wanita sujud. Kemudian Rasulullah SAW perintah wanita, kamu bila kamu dengar takbir, Allahu Akbar. Bila Rasulullah habis sujud, nak duduk, wanita kena tunggu seketika. Pastikan semua lelaki duduk, bersila untuk duduk sujud, barulah wanita angkat kepala supaya tidak melihat sebarang aurat yang mungkin, aurat lelaki yang mungkin terdedah. Maka hadis itu menunjukkan bahawasanya wanita pun salat di belakang lelaki. Tidak ada wanita yang salat bersebelahan dengan lelaki, dan ini melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berlaku kucak-kacir. Wallahu alam. Itulah sedikit sebanyak yang saya nak sampaikan. Insya-Allah jelas, semua jelas dan faham insya-Allah. Harap-harap insya-Allah jelas dan ilmu telah sampai, dan nasihat saya, taatilah perintah Rasulullah. Jangan melanggar sunnah. Jangan memperlekehkan sebarang hadis. Jangan awak kata ini sunat ataupun wajib ataupun diharus. Jangan. Jangan ikhwani. Sebab itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tengok bagaimana amalan sahabat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kalau jelas, ikhwani, tengok hadis ni. Last kali saya nak tutup. Jangan memperlekehkan walaupun hadis hasan. Kalau hadis ini sahih, kalau hadis telah disetujui bahawasanya hadis sahih, jangan menyanggah ataupun bantah ataupun memperlekeh. Jangan meremehkan hadis Rasulullah. Jangan. Kata ini sunat. Oh Ustaz Muhyiddin, tak ada nak beza antara wajib dan sunat. Jangan. Ini fahaman yang saya kata fahaman orang jahil yang nak jatuhkan hadis Rasulullah dengan kononnya usul fiqh. Saya faham usul fiqh, jangan risau. Tapi awak ni kena faham betapa pentingnya sunnah Rasulullah, sebab hadis Rasulullah semua penting. Allah Subhanahu wa taala dah sebut, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasulullah yang ajar kita semua, hatta cara salat, cara sujud, cara nak angkat kepala, cara tasyahud.
Cara yang kecil dalam salat Rasulullah dah ajar. Hatta cara salat wanita. Bagaimana wanita jangan angkat kepala sehingga lelaki duduk dalam sujud. Bila lelaki dah selesai sujud betul-betul, barulah wanita angkat kepala. Adab salat wanita dalam salat jamaah pun Rasulullah dah ajar. Tiba-tiba mari orang puak-puak jahil, puak-puak yang tak faham sunnah. Mereka kata sunat. Allahu Akbar. Berhati-hati dengan golongan ini. Wallahi kalau ada orang yang memperlekehkan sunnah Rasulullah, saya akan blok dia. Saya akan blok terus daripada Facebook dan saya tak akan bercakap dengan dia. Tengok, hatta di kalangan sahabat Abu Hurairah tegur Abdullah bin Abbas. Abu Hurairah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadda'u mimma massatin nar. Tengok, adab dengan hadis Rasulullah, adab dengan sunnah Rasulullah, adab dengan kata Rasulullah. Jangan memperlekehkan sunnah Rasulullah dengan perkataan sunat dengan orang jahil-jahil ini. Walaupun ustaz besar, walaupun ustaz penglibu lara, sunnah Rasulullah atas kepala kita. Ibn Khuzaimah rahimahullah, Al-Imam Ibn Khuzaimah qala ana 'abdun li hadis Rasulillah. Kata Ibn Khuzaimah, aku taat dan jadi hamba kepada hadis Rasulullah sebab hadis Rasulullah yang sahih tak boleh nak perlekeh ataupun bantah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis rawahu Ad-Darimi, qala tawadda'u wa rawahu Al-Baihaqi, tawadda'u mimma massatin nar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku dengar Rasulullah kata, ambil wuduk daripada setiap makanan yang telah dimasak ataupun yakni disentuh oleh api. Faqala Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas macam dia tak berapa setuju dengan hadis. Qala ya Abu Hurairah, ana tawadda'u min al-hamim. Abdullah, dengar ikhwani, Abdullah bin Abbas membantah tapi dengan cara pendapat dia. Tak boleh. Abdullah bin Abbas kata, Abu Hurairah, takkan air yang panas pun kita nak ambil wuduk, lepas ambil wuduk dengan air yang telah dipanaskan dengan api, contoh. Qal, ya ibna akhi, kata Abu Hurairah, wahai anak saudaraku, idza haddathtuka bi hadithi Rasulillah fala tadrib lahu al-amthal. Kata Abu Hurairah menegur Abdullah bin Abbas, tapi dua-dua hebat. Cuma tengok bagaimana sahabat nasihat sahabat lain. Kata Abu Hurairah kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak saudaraku, kalau aku bawa hadis Rasulullah, jangan bantah dengan pendapat engkau. Jangan bawa pendapat dan fala tadrib lahu al-amthal. Jangan awak bantah kata Rasulullah dan hadis sahih dengan andaian awak sendiri. Jangan. Taat. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu tegur dan menasihati Abdullah bin Abbas, jangan sanggah kata Rasulullah dengan pendapat awak. Begitu juga ikhwani, taatilah perintah Rasulullah, sayangi hadis. Jangan bawa fahaman ini makruh, ini betul ada dalam usul fiqh, tapi berhati-hati bila kita bawa fahaman yang kononnya ini hanya sunnat. Ini akan menyebabkan tak lama lagi semua sunnah Rasulullah kita boleh bantah dan tolak dengan fahaman ini makruh, ini boleh sah tapi makruh, bahaya. Tidak lama lagi mungkin akan ada ulama yang kata boleh wanita dibolehkan, harus. Bahaya. Bahaya fahaman ini. Tak lama lagi akan ada orang yang mengata wanita boleh jadi imam, salat sah tapi makruh. Tengok bahaya fahaman ini. Bila usul fiqh, kita gunakan usul fiqh untuk menyanggah dan menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan amalan bid'ah, untuk membenarkan amalan yang seleweng yang melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup setakat ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma thabbitna 'ala as-sunnah. Allahumma thabbitna 'ala as-sunnah. Allahumma thabbitna 'ala al-hadith wa 'ala manhaji ahli al-hadith wa 'ala fahmi ahli sunnah as-salaf as-salih. Bukan orang yang nama dia sunnah tapi wallahi tak tahu benda pasal sunnah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.